صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 6 bahagian ke-14 daripada atas. Muka surat 6 bahagian ke-14 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang keenam daripada 6 rukun iman, percaya dengan qada dan qadar, beriman dengan qada dan qadar. Dengan maknanya qada itu penentuan, penetapan yang telah menentu, yang telah menetap akan dia, akan penentuan Allah Ta'ala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada dengan makna ketentuan yang ditentu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menentu ni dengan iradah, dengan sifat iradah. Allah yang bersifat iradah menentukan, menetapkan, memutuskan. Itu makna qada. Qada dengan makna penentuan, penetapan yang telah ditentu, yang telah ditetap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iradah. Jadi qada adalah ketentuan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna qadar, jadi yang pertama qada, ketentuan Allah, dan yang keduanya qadar. Dan makna qadar itu takdir Allah. Maksudnya, maksud takdir Allah, sakatan Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan yang telah perbuat akan dia, akan perbuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu qadar. Qadar dengan makna perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perbuat ni dengan kudrahnya, dengan sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi qada ketentuan iradah, qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ini atas jalanan Imam Asy'ari. Atas jalanan Imam Maturidi, ketentuan iradah namanya qadar. Perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah namanya qada. Dalam kitab kita ni jalanan Imam Asy'ari, qada dan qadar. Qada ketentuan azali, qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Sebab antara dua ni akan disebut ketentuan terlebih dahulu, barulah disebut perbuatan. Orang lain cakap, dia kata sebut pelan terlebih dahulu, barulah sebut pelaksanaan. Jadi ketentuan tu pelan, perbuatan Allah dipanggil pelaksanaan. Jadi akan sebut pelan terlebih dahulu, baru disusuli dengan pelaksanaan. Jadi kalau sebut macam dalam kitab kita ni qada dan qadar, qada ketentuan, qadar perbuatan Allah. Kalau jalanan Imam Maturidi, qadar dan qada, qadar ketentuan, qada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini atas dua pandangan, jalanan Imam Asy'ari, jalanan Imam Maturidi. Tapi jumhur, kebanyakan ulama memilih jalanan Imam Asy'ari, qada dan qadar. Tetapi di kalangan ahli lughah, ahli bahasa, mereka lebih cenderung kepada pandangan Imam Maturidi, qadar dan qada. Qada dan qadar, ataupun qadar dan qada dan qadar, ataupun qadar dan qada, yang mana kadang-kadang
Satu-satu pengajian kadang-kadang tahun yang pertama qadar dan qada, naik tahun yang kedua ke ketiga ke jadi qada dan qadar. Ditukar. Sekolah yang sama cuma tahun yang berbeza. Saya pernah tengok satu buku di sekolah tu dia ada 5 tahun. Tahun yang pertama, yang kedua qadar dan qada. Tahun yang keempat, kelima jadi qada dan qadar. Ditukar. Mana sekolah yang sama hanya tahun yang berbeza. Ni kalau kita tak faham sini, kita akan jadi keliru lah. Macam mana dulu qadar ketentuan, qada perbuatan Allah, kemudian jadi terbalik, qada ketentuan, qadar perbuatan pula. Saya pernah sebut berkaitan dengan qadar, jalanan Imam Maturidi. Bab qadar dan qada, jalanan Imam Maturidi. Maka pergi pada qadar ketentuan azali, hak tetap dah segala-gala perkara. Kemudian pergi kepada qadar yang tercatat di Lauh Mahfuz. Ada yang mubram putus, ada yang muallaq. Qadar mubram, qadar muallaq. Adalah makcik tu tanya, "Ustaz, saya duk ngaji lama ke ni bukan gitu. Bukan qadar muallaq, qadar mubram. Saya duk ngaji lama ke ni qada muallaq. Qada mubram, qada muallaq." Dia tanya. Saya sebutnya qadar mubram, qadar muallaq. Jadi makcik tu tanya, "Yang saya duk belajar tak gitu," dia kata. "Yang saya duk belajar lama ke ni qada yang mubram, qada yang muallaq." Sebaik dia tanya, kalau tak tanya dia akan jadi keliru. Mana kalau qadar mubram muallaq itu jalanan Imam Maturidi. Qada mubram muallaq ni jalanan Imam Asy'ari. Boleh belakalah. Tapi sebaik dia tanya. Tapi hak muallaq tu adalah catatan malaikat di Lauh Mahfuz. Hak sini cerita bab ketentuan azali. Tentuan azali yang Allah menentukan dengan iradah dan ilmu, hak tu mubram segala perkara, putus dah segala-gala perkara. Sebagaimana saya sebut setengah tempat tu, baru ni ada saya dengar dalam TV 1, barulah dalam seminggu 2, orang telefon, dia kata, "Ustaz, cuba buka TV 1. Dia ada cerita bab ketentuan. Saya bukalah satu petang tu, pukul 6 begitu, bukan, tapi saya buka tu agak kemudian dah lah nak habis dah. Sedang dengar berkaitan dengan yang sebenarnya qadar dan qada. Qada dan qadar tu salah, tak betul kalau qada dan qadar. Sebab apa? Dia kena sebut pelang terlebih dahulu, iaitu qadar. Pelaksanaannya adalah qada. Jadi yang betulnya qadar dan qada. Kalau sebut qada dan qadar dikata salah. Tapi oleh kerana dia kata dan TV ni TV 1. Cuma dia kata kita ni, lidah kita ni jadi mudah tersebutnya qada. Jadi qada dan qadar salah tu. Sebab kena sebut pelang qadar. Pelaksanaan qadar dan qada lah, bukan qada dan qadar. Sebab qada ni pelaksanaan, qada adalah pelaksanaan. Dia buat contohnya qada hajat. Dia buat contoh. Qada hajat ada. Qada hajat tu pelang ke pelaksanaan? Kepelang duk mikir gitu. Qada hajat dah. Mana duk mikir pelang tu qada dah. Qada hajat tu tengah buat tu. Jadi qada tu pelaksanaan. Qadar pelang. Jadi kena qadar dan qada. Jangan qada dan qadar. Salah dia kata. Pada jumhur ulama memilih jalanan Imam Asy'ari, qada dan qadar salah. Kok mana? Jadi kalau betul nama permulaan tu pun dalam TV ni bukan ni ramai mana orang tukang dengar. Kalau dinama pun keliru dah, macam mana nak cerita orang lain. Tapi diceritaan tu antara ketentuan azali ke ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz ke, dia satu baku jadi bubuh. Satu baku jadi bubuh. Tapi orang kita masuk dalam tu takkan tak pandai. Mesti terror je sungguhlah. Ustaz Kapung tak boleh masuk dalam tu. Masuk TV tu terror lah tu. Terror pun lampu dah tutup. TAU 2626. Lampu dah tutup. Tak ada masalah bateri baru ni.
TAU 2626. Lapu buka. Sekarang balik tolong. Tapi kitab kita ni pakai jalanan Imam Asy'ari, qada ketentuan azali, qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar. Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan segala-gala perkara pada azal muafakat dengan ilmu sampai masa sebagaimana yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlakulah perkara tersebut. Kesemua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Itu qada dan qadar. Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya, tadi makna qada dan qadar. Sekarang ni rukun iman kitanya percaya, beriman dengan qada dan qadar. Itu bahagian kita. Kita beriman ke tak beriman, kita percaya ke tak percaya, qada dan qadar tetap dah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak gian kitanya beriman, percaya tu. Tu gian kita. Apa makna percaya dengan qada dan qadar? Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya mengaku putus di dalam hati seseorang. Itu makna percaya. Itu makna beriman. Mengaku putus dalam hati seseorang, berpegang dalam hati seseorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala yang berlaku, sekalian perkara yang berlaku, mana sekalian perkara ni, daripada baik dan jahat, semuanya, sekaliannya, ni takkid kuat lagi, semuanya, segala perkara yang berlaku tu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan qada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah. Hak berlaku tu semuanya dengan kehendak Allah. Yang Tuhan kehendak saja yang akan berlaku, yang Tuhan tidak kehendak sama sekali tidak akan berlaku. Masya-Allahu kan wa man lam yasha lam yakun. Perkara yang dikehendaki oleh Allah akan berlaku, perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan berlaku. Dan dengan menjadi ia Allah akan perkara hak berlaku ni semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang melakukan, Allah yang menjadikan. Ini pergi kepada qadar. Sekalian perkara, semua perkara, tidak ada satu perkara pun walaupun sebesar yang berlaku, sama ada di bumi ke, di langit ke, di dunia ke, di akhirah ke, kesemuanya adalah ketentuan Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat, kesemuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah. Apa baiknya? Iman dan ta'ah. Apa jahatnya? Kufur dan maksiat. Itu jahat. Kufur, kafir itulah, sembah berhala contohnya. Maksiat, berjudi, minarok contohnya. Kesemuanya datang daripada ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada yang berlaku di dunia, sama ada yang berlaku di langit, sama ada yang berlaku di bumi, di langit, di dunia ke, di akhirat ke, kesemuanya qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ni berlaku benda baik, benda jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak di dunia ni semua yang berlaku qada dan qadar Allah. Kemudian di akhirat pun qada dan qadar Allah. Macam mana syurga ataupun neraka. Syurga ataupun neraka. Qada dan qadar Allah ataupun tidak. Seseorang masuk syurga, seseorang masuk neraka. Qada dan qadar Allah ataupun tidak. Allah telah menentu ataupun tidak syurga seseorang ataupun neraka seseorang. Qada, qadarnya belum. Syurga seseorang, neraka seseorang, Allah telah mengqada ataupun belum. Seseorang masuk syurga,
seseorang masuk neraka, belum lagi masuk, tetapi Allah telah mengqada, Allah telah menentu, Allah telah menetap, telah memutus ataupun tidak. Segala-gala perkara, sekecil-kecil perkara pun Allah telah menentukan pada azal. Masuk syurga, masuk neraka seseorang ni benda besar. Tambahan pula, baik seseorang Allah telah menentukan, jahat seseorang Allah telah menentukan. Jadi kalau baik seseorang Allah telah menentukan, jadi syurga seseorang Allah telah menentukan, jahat seseorang Allah menentukan, neraka seseorang yang jahat tu Allah telah menentukan segala-gala perkara. Yelah kadang-kadang cerita separuh jalan, ya tu naik lagi. Jadi syurga neraka tetap dah kita buat apa lagi dah, syurga neraka tetap dah. Dia mari mula. Sebelum tu yelah Allah tetap belaka segala-gala. Sebesar zarah pun tidak ada, melainkan Allah telah menentukan pada azal. Sebesar zarah pun tidak ada, dah masuk syurga, masuk neraka. Allah telah menentukan segala-gala. Hak di bumi, di langit, dunia, akhirat, Allah telah menentukan segala-gala perkara. Termasuklah syurga, neraka, Allah telah menentukan segala-gala perkara. Lepas tu dia mikir, dah kalau gitu, dah sawak gapa-gapa, tak sawak. Dia diam dah. Dia kalau nak mikir kau tu, baik jahat sekarang ni pun ketentuan Allah. Kalau gitu, dia diam. Dia diam. Kalau sekarang ni, kalau hak syurga neraka pun kalau gitu duduk saja. Dah sekarang samalah. Baik jahat segala-gala telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ke jahat ke telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu syurga neraka Allah Ta'ala telah menentukan. Dan Allah Ta'ala telah menentukan, lepas tu tak payah lagi tanya. Dan Allah telah menentukan segala-gala. Pertanyaan ni tak pelik lah kalau timbul pertanyaan seumpama tu. Sahabat pun bertanya dengan pertanyaan seumpama tu. Bila Nabi SAW bersabda, ma minkum illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Ma minkum illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar. Dia sebut nar dahulu. Maq'adun nar wa maq'aduhu minal jannah. Sebut neraka dululah. Ini peringatan. Tidak adalah di kalangan kamu melainkan Allah Ta'ala telah menetapkan tempat kembalinya sama ada neraka ataupun tempat kembalinya sama ada syurga. Allah telah menetapkan. Dan segala-gala perkara baik jahat ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, syurga, neraka dan syurga pun Allah telah menetapkan. Ma minkum wa qad kutiba maq'adu minan nar wa minal jannah. Tidak ada di kalangan kamu melainkan Allah Ta'ala telah menentukan sama ada tempat kamu tu di syurga, di neraka ataupun di syurga. Maka sahabat pun tanya, afala nattakilu ala kitabina? Adakah kami ni pakai duduk gantung atas ketetapan kami lah begitu kau? Nabi pun sabda, i'malu, beramalah kamu, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Tiap-tiap kamu tu akan dipermudahkan kepada perkara yang dijadikan baginya. Kalau seseorang Allah takdirkan pada azan ahli syurga, maka mudah untuk melakukan kebaikan. Kalau seseorang tu ditakdirkan pada azan ahli neraka, mudah melakukan kejahatan. Kita beramal. Jadi kalau Tuhan permudahkan kita beramal dengan amal yang baik, kita minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Ta'ala tetapkan kita di atas kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala akan balas kita dengan syurga, dengan kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu je lagi yang kita ni. Tapi kalau kita mudah nak buat amal, lepas tu kita rajin pula berdoa, itu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna ketentuan hadapan tu ketentuan yang bahagia lah.
Sebab seseorang sama ada sa'idun ataupun syaqiyun, Allah Ta'ala telah menetapkan pada azal. Sa'idun ni bahagia, syurga. Syaqiyun ni celaka, masuk neraka. Allah Ta'ala telah menetapkan. Tapi Allah Ta'ala menetapkan syurga, Allah Ta'ala tetapkan jalannya jalan kebaikan. Allah Ta'ala tetapkan sesuatu neraka, Allah Ta'ala tetapkan jalannya jalan kejahatan. Bahkan kalaulah Allah menetapkan pada azalnya di kalangan ahli syurga, orang yang bahagia, walaupun di permulaannya ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala kejahatan sekalipun kepada dia, Allah Ta'ala akan berpalingkan kemudian menjadi kebaikan, akhirnya masuk syurga. Hadis Nabi cerita berkaitan dengan diperintah malaikat catat 4 perkara, bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Tulis 4 perkara, rezeki, ajal, pekerjaannya, wa syaqiyun, dan celaka, aw sa'idun, ataupun bahagia. Tapi hadis itu sebut syaqiyun terlebih dahulu, celaka terlebih dahulu. Ini peringatan. Kemudian Nabi pun sabda, fa wallahi allazi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Allah telah menetapkan, Allah Ta'ala perintah malaikat catat 4 perkara, rezeki, ajal, pekerjaan, baik saqiyun ataupun sa'idun, bahagia. Lepas tu Nabi pun bersabda, demi Tuhan, tiada Tuhan melainkan Allah, inna ahadakum. Ni hak mula-mula ni, hak saqiyun, hak celaka. Saqiyun atau sa'idun, Nabi kata. Dicatatkan celaka ataupun bahagia. Hak pertamanya orang celaka. Mana orang celaka? Inna ahadakum la ya'mala bi amali al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ini orang celaka. Sesungguhnya seseorang beramal ia dengan amalan ahli syurga, sehingga kan antara seseorang yang beramal dengan amalan ahli syurga dan syurga, melainkan sehasta sahaja. Dia dengan syurga itu sehasta je. Tapi dan telah terdahulu atas ketetapan bahawa ianya adalah ahli neraka, maka fayamalu bi amalin nar fayadkhuluha. Akhirnya dia berpaling, dia beramal dengan amalan ahli neraka, akhirnya dia mati dalam amalan neraka, maka akhirnya masuk neraka. Ini orang celaka. Sebaliknya orang bahagia pula, wa inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa baina illa zira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Dan seseorang dia beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga kan antara orang yang beramal dengan amal di neraka dan dengan neraka itu melainkan satu hasta saja. Cukup 4 tapang dia ni, mati kat neraka. Tapi fayasbiqu alil kitab, maka terdahulu atasnya ketetapan bahawa ianya adalah orang yang sa'id, orang yang bahagia, orang yang ahli syurga. Akhirnya fayamalu bi amali ahli jannah, dia beramal dengan amalan ahli syurga, fayadkhuluha, akhirnya dia masuk syurga. Segala-galanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, orang yang celaka permulaannya beramal dengan amal kebaikan, tapi ketetapan azalnya di ahli neraka. Akhirnya ketetapan Allah telah menentukan pada azal kesudahannya dia akan berpaling kepada amalan jahat, akhirnya masuk neraka. Seseorang Allah takdirkan pada azalnya permulaannya dia beramal dengan amalan ahli neraka, tapi Allah Ta'ala telah menentukan pada azal dia ahli syurga. Akhirnya dia pun bertaubat, dia pun beramal dengan amal kebaikan, akhirnya masuk syurga. Segala-galanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kita boleh buat amal kebaikan
Jangan kita ujub, jangan kita perasan, jangan kita hairan diri. Tak ada benda dah aku ni mati masuk syurga lalu dah. Kalau mati pun pejam rapat dah matanya, beres dah. Ujub orang panggil. Adapun kalau kita suka dengan taufik hidayah daripada Allah, tapi kita bimbang Allah bila-bila masa saja boleh memalingkan hati kita, kita berdoa pada Allah supaya Allah Ta'ala tidak memalingkan hati kita, itu tak anggap ujub. Ujub ni kita hairan diri dengan ilmu kita, dengan amal kita, tapi kita tidak takut pun bahawa Allah Ta'ala tarik bila-bila masa. Ni dia panggil ujub. Tapi kalau kita boleh buat amal, alhamdulillah, kita boleh belajar, alhamdulillah, kita tak lupa ini semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita tahu Allah bila-bila masa boleh tarik, maka itu tak mengenai ujub. Oh, lepas tu bohong juga dah buat amal baik. Kita dapat azabnya ahli neraka, kaki kan tukar jadi jahat pula kan. Nak boleh buat baik ni payah juga. Tambah pula kita buat baik masa muda-muda dah. Masa muda-muda kita main sejik surat dah. Jolly dok, poyo-poyo dok. Mudanya sekali je. Mudanya sekali. Jadi masa muda ni jolly dok apa dok, jadi duk main sejik surat. Kan kediang kan, lepas dia pecen jadi nak pergi kat danduk lah apalah dia kata kan. Rugi tu dia kata. Ada orang tanya ustaz orang muda lah ustaz. Tuan, dia dengar hadis ni lah. Allah telah menetap dah. Kalau kata dengan syurga sehasta pun, kena neraka sehasta pun, apa yang berlaku adalah sebagaimana ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau saya ni baik, sebab orang muda nak jadi taat ni, dia payah nak banding orang tua ni tak ada arah. Ada arah dah. Nak pergi joli-joli macam dulu pun dah gerak dah. Gu pun tak beramai dah. Orang pun kepala lain macam orang tua ni mai sini lagi kubur panggil dah. Jadi juru lah kitanya. Tertolak jadi juru. Tak apalah mula-mula kerana tu. Lama-lama lillahi ta'ala. Mula-mula tertolak jadi juru kerana apa? Kerana malu ketua. Tua dah, ada anak besar dah, cucu ada dah. Takkan tak berubah lagi. Cucu tengok tok ni balah mana, tok ki ni balah mana. Jadi tertolak jadi baik. Mula-mula gitulah malu kat orang. Lama-lama berubahlah lillahi ta'ala. Ni daripada muda baik ni. Orang pemuda yang taat kepada Allah, salah satu dari golongan yang duduk di bawah bayang arash. Orang muda yang taat ni. Jadi dia mikir, ustaz saya taat ni, kalulah kita dapat azal saya ni bukan ahli syurga neraka, kemudian tu kali jadi jahat, rugi saya muda baik ni, kata dia. Muda sekali je. Dah jadi duk mikir gitu apa tu? Duk mikir takut nak dah tu wali tu. Ya dah wali. Baiklah ni nampak ya sungguh dah wali ni, tak di azab ni neraka dah. Dia duk mikir gitu. Apa duk mikir gitu? Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tetapkan kita atas ketaatan. Nabi baca doa tu, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik ni. Nabi baca doa ni pada sembahyang malam, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi baca ni bunyi dalam dada. Nabi baca sungguhnya Nabi baca ya muqallibal qulub tu, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Nabi baca bunyi dalam dada. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkan hati aku atas agama engkau dan ketaatan pada engkau. Mintalah dengan Tuhan. Berapa main dia kan kat gikam tua kan jadi terbalikkan rugi masa muda taat. Dia berasa didah tua baru kali. Mati muda pun tak tahu. Dan ni ramai mati muda kan. Orang tua tak mati lagi duduk rumah. Orang tua rumah tak mati lagi. Jalan tak erok pun tak mati. Pak mati siapa? Anak. Kejap-kejap cucu awak mati. Orang tua-tua tu. Ada anak tak ada dah, cucu tak ada dah. Orang tua tak ada mati. Orang tua main duduk rumah je nak mati bila? Accident dok apa dok. Anak cucu dok main atas jalan raya semua tu kan. Bila-bila masa. Jadi kita dah muda taat dah mikir benda lagi. Kemudian pula di antara dua golongan ni, satunya taat tapi ketetapan azab ahli neraka, akhirnya beramal dengan amal ahli neraka, akhirnya masuk neraka.
Golongan keduanya, ketetapan azal dia adalah orang yang sa'idun, orang bahagia. Walaupun Tuhan menentukan pada azab permulaannya derhaka, kemudian dia bertaubat. Dua golongan ni yang banyak berlaku adalah golongan yang kedua. Golongan yang kedua yang banyak berlaku. Kalau tengok pada dulu kau, berubah pun orang kata ya ke? Buat sedap percaya dia tu. Dulu tu tak percaya, takut salah orang ni. Dah kata orang ni gesejik dah, dengar dah, ya ke dak mung ni salah orang ni. Rasa payah orang balas tu. Berapa? Berat sangat. Mulai ada. Hak golongan yang kedua ni lah hak banyak. Memanglah asal-asal jauh daripada agama. Kalau rupa agama buka agama adat aje, ilmu-ilmu pun tak belajar, tak apa, kemudian belajar. Masuk umpama tu. Golongan kedua hak ramai. Golongan pertama hak taat, kemudian Tuhan palingkan jadi derhaka, kemudian beramal dengan amalan ahli neraka, masuk neraka akhirnya. Ini sedikit sahaja. Sebab apa? Allah Ta'ala malu untuk menarik taufik hidayah yang Allah Ta'ala kurniakan. Ini sedikit sahaja yang berlaku seumpama ni. Yang banyak berlakunya, nampak macam baik, kemudian tu jadi berubah kepada kejahatan. Itu bukan sebenarnya orang yang beramal dengan amalan ahli syurga sebenarnya. Cuma rupa saja amalan ahli syurga. Hak ni hak betul-betul beramal dengan amalan ahli syurga. Ilmunya cukup, amalnya sempurna. Ini amalan ahli syurga. Tapi kalau ilmunya tak ada ilmu, ini ahli neraka. Sebab Nabi bersabda, kebanyakan ahli neraka adalah orang fakir. Sahabat bertanya, fakir minal mal ya Rasulullah? Fakir daripada harta? Nabi kata, la, tidak, bal minal ilmi. Orang fakir daripada ilmu adalah kebanyakan ahli neraka. Sehingga kan orang tak ada ilmu ni, jikalau beramal dengan amalan, jikalau beramal seumpama amalan malaikat di langit sekalipun, masih lagi menescai mereka masih di kalangan orang-orang yang rugi. Kebanyakan ahli neraka adalah orang yang fakir daripada ilmu, orang jahil. Kebanyakan ahli neraka. Sebagian ahli neraka laginya orang berilmu yang tidak beramal dengan ilmu. Tapi kebanyakannya orang jahil. Sehingga orang jahil ni, jikalau dia jahil tapi beramalnya dia seperti malaikat di langit. Payah tak? Beramal seperti malaikat di langit, sekalipun kana minal khasirin, adalah ia di kalangan orang yang rugi. Sebab apa? Tetap ahli neraka. Kalau orang yang fakir daripada ilmu, maknanya terkadang walaupun dia buat amal sekalipun tapi ilmunya tak ada, itu bukan sebenar amalan ahli syurga. Itu rupa kita je nampak. Hak ni sebenar-benar beramal dengan amal ahli syurga, ilmunya cukup, amalnya cukup, zahir dan batin. Kemudian Allah palingkan, kemudian hak ni sedikit sahaja. Sedikit sahaja. Adapun dia beramal tapi bukan sebenar amalan ahli syurga, ilmunya tak ada, kemudian akhir sekalinya dia berubah, tak ada. Itu Allah hanya menzahirkan, bukan dia berubah sebenarnya. Yalah, kadang-kadang kita nak agama, ilmu agama kita tak ada, akhir kemudian berubah. Itu bukan dia hak masuk dalam hadis, hak permulaan beramal di syurga, bukan. Allah hanya menzahirkan sahaja. Yalah, kadang-kadang masa sehat ni semayang bang dok tinggal, siap berjemaah 5 waktu. Siapa tanya tuan uji dengan uzur, semayang bang pun tak ambuh. Orang tanya hak semayang pun marah. Bukan uzur siapa ke tak boleh gerak, boleh. Tapi penimpala tak ambuh semayang. Kalau tanya kok marah. Sebelum ni 5 waktu berjemaah, tapi apa akhir kenapa tak ambuh semayang? Kena balik semula. Lama kena semayang tu berilmu ataupun tidak, ilmu akidah ada ke tidak, ilmu fiqh semayang bang ada ke tidak, ilmu tasawuf semayang ikhlas ada ke tidak, tak ada. Itu bukan amalan ahli syurga. Dia semayang ada, terkadang semayang tu pun bukan semayang, akhirnya dia balik pada tak semayang. Sebenarnya gitulah dia sebenarnya.
Asalnya tok semayang, akhirnya tok semayang. Bukan kata daripada amalan di syurga, akhirnya amalan neraka, tidak. Sebab semayang tanpa ilmu macam tok semayang je. Terutama sekali ilmu akidah. Terutama sekali ilmu akidah. Kita semayang banyak mana sekalipun, tapi kalau kita tidak makrifatullah, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita tak mencukupkan keenam rukun iman, bukan berpegang dengan akidah yang kufur, semayang bang tu kena qada balik kemudian kalau kita sedar. Tak ada semayang bang ni, tak ada puasa, tak ada Mekah haji, tak ada ngaji Quran berzikir, tak ada kalau tidak ada akidah. Lepas tu tak ada amalan lah. Tapi nampak macam semayang, ada. Akhir sekali tak mau semayang, tak ada, sama aja sebenarnya. Sama saja. Akidah ada, tapi ilmu semayang ada kedok. Hak ni hak Nabi kata pada Khalaq bin Rafi' ni, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Lam masuk pada fi'il mudhari', dia menafikan perkara yang lalu. Kembali kamu semayang kamu belum sembahyang. Nabi kata. Khalaq bin Rafi' orang Badawi. Dia semayang dekat dengan Nabi SAW, tapi semayangnya tak betul. Dia semayang siap sudah, dia pun beri salam ke Nabi, Nabi jawab salam, Nabi pun bersabda, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu dan semayang kamu belum semayang. Tak panggil semayang. Kau tak betul. Nabi tak kata mu mayang dah, mayang mu tak sah. Nabi tak kata gitu. Fa innaka lam tusalli, dak semayang. Maknanya kalau lah semayang tu dak semayang, akhir sekali uzur tak ambuh semayang, tak ada kata baik balik pada jahat, tidak. Hanya Tuhan menzahirkan saja. Sama aja sebenarnya insya-Allah Taala, dia tak semayang daripada awal. Tiga kali Khalaq bin Rafi' mengaku, ya Rasulullah tak pandai baru Nabi ajar. Nabi tengok Khalaq bin Rafi' semayang tu tak betul depan Nabi tu mungkar. Kenapa Nabi tak tegur? Nabi katakan man ra'a minkum munkaran tu kan. Tengok mungkar cegah. Tapi Nabi tak cegah. Cegah mungkar ni ada syarat. Kalau macam Khalaq bin Rafi' ni sombong, belajar tak ambuh, dia semayang salah, tak wajib cegah. Biar ke dia gila. Pandai-pandai lah, pandai sangat kau. Sebab benda tu berlaku depan Nabi SAW. Nabi dah kata berhenti. Mayang tak betul, mari semula nak ajar. Nabi biar je. Sudah sembahyang, Khalaq bin Rafi' yang menghadap Nabi SAW, bukan Nabi panggil. Nabi tak panggil. Khalaq bin Rafi' pun mari jumpa Nabi SAW. Nabi pun jawab, Nabi pun perintah, sembahyang semula, kamu tak mayang lagi. Nabi tahu dah kan dia sembahyang tak betul. Suruh benda, dah mu pandai sangat mayang lah. Ini ajar pada orang, apa panggil bertenggok. Orang sombong, tak pandai, jahil, belagak pandai. Nabi ada, Nabi SAW ada, belajar dulu jangan reka diri. Ni samalah, orang dah ajar buat ilmu Nabi SAW, dia tak heran nak semayang dia. Pah mayang. Tengok, lok dia gila, tak pandai sangat. Yang ketiga tu dia mengaku tak pandai baru Nabi ajar. Mengaku tak pandai bukan kerana 3 kali. Kalau tak mengaku pasal Nabi tak ajar. Sehingga kan kalau dia sudah semayang, dia balik tanpa berjumpa Nabi SAW, Nabi tak akan panggil. Lepas tu siang dia pak sudah main tak betul, biar dah dia pandai. Dia mari jumpa Nabi SAW, bukan Nabi panggil. Dia mengaku tak pandai baru Nabi ajar. Tapi nak ceritanya, tak semayang, belum sembahyang. Hak biasanya kalau orang semayang bang dengan ilmu, terlantar macam mana pun, mulut dia tanya tak masuk waktu lagi ke, tak masuk waktu lagi ke, puas lama dah lama kan, lambat. Biasanya nak zuhur lambat kan, tak zuhur lagi ke, dok. Anak dia tanya, tanya semayang semua, nak semayang ni orang molek. Jadi kalau kata mulanya semayang, tak tinggal berjemaah, siapa sains sakit mau semayang, kira balik. Dia semayang lama ni belajar ke tak? Betul tak beramal dengan amalan ahli syurga? Kalau betul beramal dengan ahli syurga, Tuhan tarik balik. Ada masalah ni cerita, tetapi sedikit sebab Tuhan malu nak tarik balik taufik hidayah yang Tuhan kurnia dah kepada seseorang. Tapi ada.
banyak sungguhnya golongan yang kedua, beramal dengan amalan ahli neraka. Akhirnya Tuhan buka hati dia bertaubat, dia belajar, dia beramal, dia belajar, dia beramal, akhirnya mati dalam taat. Ahli syurga. Hak ni banyak berlaku. Tapi nak ceritanya syurga ke, disebut neraka dulu. Neraka ke syurga ke, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita a'malu, beramalah kamu, tiap-tiap kamu akan dipermudahkan jalan yang dijadikan kepada kamu. Kalau Tuhan jadikan ahli syurga, mudah buat amal dengan jalanan ahli syurga. Kalaulah seseorang tu Tuhan tetap pada azab ahli neraka, maka jalanan dia mudah kepada kejahatan. Sebab apa? Tuhan telah menentukan segala-gala perkara, baik jahat kata Tuhan Allah, syurga neraka pun kata Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan balas syurga dengan kurniaan, Tuhan kurniakan syurga dengan kurnia Allah Ta'ala, Tuhan balas neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nak tetapkan syurga, Tuhan nak tetapkan neraka. Kesemuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tidak ada ambil manfaat, Tuhan tidak ada sebarang kerugian daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Segala-gala ketetapan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang berlaku di bumi, di langit, di dunia, di akhirat, segala-gala duduk di bawah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sampai masa berlaku. Segala-gala adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan kita terikat di bawah ketentuan dan perbuatan Allah. Segala-gala baik dan jahat ketentuan Allah. Dari segi percakapannya, yang baik daripada Allah, yang jahat, yang salah tu daripada diri kita sendiri. Itu adab percakapan. Pegangan kita baik jahat daripada Allah. Percakapan adab kita, syariat memerintahkan kita jangan sesekali kita menyandarkan perkara jahat kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, melainkan dalam majlis ilmu untuk cerita hak sebenar-benarnya macam mana, hak sebenar-benarnya baik jahat pun ketentuan dan perbuatan Allah. Ini dalam tempat ilmu, maqam taklim. Percakapan kat luar baik daripada Allah, tak baik daripada diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.